أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi kelas online kita pada hari ini dan insyaAllah hari ini kita akan masuk pelajaran yang seterusnya iaitu Ar-Darsus Sadis. Pelajaran yang keenam, tajuknya adalah Babun fi Ahkamil Idgham, iaitu bab yang menyatakan tentang hukum al-idgham. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 17 dan 18. Okey. Okey, jadi bab hukum idgham. Okey, idgham di sini ialah bukannya idgham yang sebagaimana yang kita telah pelajari sebelum ini berkaitan dengan hukum nun, nun mati dan tanwin serta hukum mim mati. Okey, dalam hukum nun sakinah ataupun tanwin dia ada juga idgham. Iaitu idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Yang satu lagi hukum idgham dalam hukum mim sakinah iaitu idgham syafawi. Okey, yang tu idgham yang lain. Yang ni tak berkaitan dengan mim mati ataupun tidak berkaitan dengan nun sakinah ataupun tanwin. Yang ni hukum idgham ni berkaitan dengan huruf mati yang lain, tidak berkaitan dengan nun sakinah ataupun tanwin dan tidak berkaitan dengan mim sakinah. Okey, boleh bezakan di situ. Okey, yang ni tidak berkaitan dengan yang sebelumnya, yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okey, ma huwal idgham. Okey, ma huwal idgham. Ni sin ni maksudnya soal, jim ni maksudnya jawab. Soal ni tanyalah, jim ni jawab. Okey, jadi yang pertama, ma huwal idgham. Apa itu idgham? Okey, huwa ibarah an khaltil harfain wa idkhal ahadi huma fil akhir. Okey, maksudnya apa itu idgham? Ia adalah bercampur dua huruf dan memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Tu idgham. Idgham ni maksudnya memasukkan. Ingat idgham ni maksudnya memasukkan. Masukkan dua huruf. Satu huruf kepada huruf yang seterusnya. Itu idgham. Okey, faham dulu maksud idgham. Nanti bila kita sebut idgham, maksudnya memasukkan. Memasukkan huruf ke dalam huruf yang seterusnya. Okey, dua huruf lah. Okey, kemudian ila kam yanqasimu. Okey. Jawabnya yanqasimu ila thalathati aqsam. Okey, berapakah pembahagiannya? Okey, ia terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, jadi idgham kat sini terbahagi kepada 3 pecahan ataupun 3 bahagian. Yang pertama disebut mutamathilain. Okey, kita panggil idgham mutamathilain. Yang kedua mutaqaribain. Idgham mutaqaribain dan yang ketiga mutajanisain. Okey, idgham mutajanisain. Okey, jelas ya, itu adalah pembahagian idgham. Okey, masuk idgham memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang seterusnya. Okey, memasukkan. Okey, jadi dia terbahagi kepada 3. Yang pertama idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutaqaribain, dan yang ketiga idgham mutajanisain. Okey, seterusnya ma huwa idgham mutamathilain? Huwa an tayyafiqul harfain sifatan wa makhrajan. Okey, apa itu idgham mutamathilain? Okey, maksud idgham mutamathilain ialah dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Dari segi sifatnya sama, dari segi makhrajnya pun sama. Okey, mungkin ada yang dah lupa makhraj ni adalah tempat keluar huruf. Kita dah belajar. Antum semua dah belajar tahun 5, tahun lepas dulu dah belajar berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf. Yang tu kalau tak ingat boleh ulang kaji balik pelajaran yang tahun 5. Okey. Makhraj huruf ni adalah tempat keluar huruf. Sifat huruf itulah sifat huruf, sama ada huruf tu bersifat apa ni dia panggil hamas, dia ada qalqalah, tu sifat huruf. Okey, yang tu ulang kaji balik tahun 5. Okey, jadi idgham
Mutamathilain ni dia adalah dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Okey. Ma hukumu idgham al-mutamathilain? Okey, apa hukum idgham mutamathilain? Okey, hukumuhu idgham wujuban. Misalu dzalik. Okey, hukumnya adalah wajib idgham. Hukumnya adalah wajib idgham. Wajib idgham ni maksudnya wajib memasukkan. Wajib memasukkan dua huruf tu. Okey, contoh kita tengok contoh. Contoh untuk idgham mutamathilain. Okey. Dia adalah sama makhraj dan sama sifat. Iaitu di sini. Ba sakinah bertemu dengan huruf ba. Ba bertemu dengan huruf ba. Huruf yang sama. Dia sama dari segi sifat, sama dari segi makhraj. Rupanya pun samalah. Ni dipanggil idgham mutamathilain. Ba bertemu dengan ba. Ba sakinah bertemu dengan ba yang berbaris. Okey, jadi cara bacanya kita masukkan ke dalam huruf ba yang berbaris. Okey? Kita tak perlu baca idrib bi asa. Tak boleh gitu. Yang tu tidak ada idgham. Sedangkan yang ni kena ada idgham. Kita kena masukkan dia. Jadi cara bacaannya idrib bi asaka. Idrib bi asaka. Okey, tu cara bacaannya. Kita idghamkan huruf ba sakinah kepada ba yang berharakat, yang berbaris. Okey? Kita tak boleh baca idrib bi asa. Tak boleh. Yang tu tak ada idgham. Dia kena buat idgham. Okey, contoh yang kedua. Okey. Lam sakinah, lam mati bertemu dengan huruf lam. Lam mati bertemu dengan lam yang berbaris. Jadi baca dia kita kena idghamkan ke dalam huruf lam yang berbaris. Jadi bacanya wa balla yakhafun. Wa balla yakhafun. Kita tak boleh baca wa bal la. Wa bal la. Yang tu salah. Kena idghamkan dia. Wa balla yakhafun. Okey. Seterusnya huruf dal bertemu dengan dal. Dal sakinah bertemu dengan dal yang berbaris. Okey, jadi masukkan dia. Kita idghamkannya, jadi bacanya adalah waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Kita idghamkan dia. Kita tak boleh baca waqad dakhalu. Tak boleh gitu. Kena idgham. Waqad dakhalu. Okey, contoh yang terakhir untuk idgham mutamathilain. Zal sakinah bertemu dengan zal berbaris. Jadi baca dia kena idgham izzahaba. Izzahaba. Kita tak boleh baca izzahaba. Itu tidak ada idgham. Sedangkan kena idghamkannya. Izzahaba. Izzahaba. Okey, jelas untuk idgham mutamathilain. Okey. Seterusnya kita pergi kepada idgham yang kedua, iaitu idgham mutaqaribain. Ma huwa idgham mutaqaribain? Apa itu idgham mutaqaribain? Huwa ma taqaraba makhrajan wa sifatan. Mithalu dzalik. Okey. Idgham mutaqaribain ini adalah dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifatnya. Dari segi makhraj dan sifat dia hampir. Okey, contohnya Tha bertemu, tha sakinah bertemu dengan za berbaris. Okey, as-sa'u inda zal. Maksudnya tha yang selepasnya adalah huruf za. Inda ni di sisi lah, di sebelah. Maknanya selepas huruf tha ni ada huruf zal. Okey. Jadi tha sakinah bertemu dengan zal. Cara bacanya adalah kena idgham. Kena idgham. Okey, jadi cara bacanya ada yalhadzalik. Yalhadzalik. Hazza. Hazza. Kita tak boleh baca hazza. Hazza. Tu salah. Dia kena idghamkan. Maknanya huruf za ni tak perlu ada dalam bacaan kita. Kita idghamkan dulu. Ha ni terus sebut kepada za. Yalhazza. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua adalah al-ba'u 'indal mim. Maksudnya ba sakinah bertemu dengan mim yang berbaris. Okey, contoh. Sini ba sakinah bertemu dengan mim berbaris. Okey, jadi
cara bacanya adalah ya bunayyarkam ma'ana. Kam ma'ana. Okey, fokus pada sini. Okey, kita tak boleh baca kab ma'ana. Kita tak boleh, kita kena idghamkan dia jadi masukkan pada huruf mim terus. Kita baca kam ma'ana. Okey. Seterusnya al-qaf indal kaf. Okey, qaf sakinah bertemu dengan kaf. Qaf sakinah bertemu dengan kaf. Jadi baca dia idghamkannya. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Okey, idghamkan terus kepada huruf kaf. Hilangkan sifat apa ni, qalqalah, bunyi qalqalah qaf ni hilangkan. Kita tak boleh baca nakhluqkum, nakhluqkum. Tu salah. Kita kena idghamkan terus kepada huruf kaf. Jadi bacanya nakhluqkum, nakhluqkum. Okey? Tu adalah idgham mutaqaribain. Okey. Yang ketiga, idgham yang ketiga iaitu idgham mutajanisain. Ma huwa idgham mutajanisain? Huwa mattahada makhrajan wa ikhtalafa sifah. Wa ikhtalafa sifah. Okey. Mithalu dhalik. Okey. Apa itu idgham mutajanisain? Ia adalah dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi ataupun dan berlainan sifat. Makhrajnya sama tapi sifatnya berbeza. Okey, contoh yang pertama. At-ta'u 'inda ta. Maksudnya ta di sisi ta. Maksudnya ta mati bertemu dengan ta yang berbaris. Yang ni kita kena baca secara idgham tapi secara idgham nakis. Secara idgham nakis. Dia bukan secara idgham kamil. Maknanya kita tak boleh bunyi. Okey, sini ta bertemu dengan ta. Okey, cara idghamnya sisa bunyi ta mati ni kena ada dari segi sifat dia tu. Tetapi kita jangan sampai bunyi qalqalahnya. Contoh, ni contoh yang salah. Okey, contoh yang salah. Basata ta, basata ta. Kita tak boleh baca gitu. Tapi kita tak boleh buat idgham kamil. Idgham kamilnya basatta, basatta. Tak boleh gitu. Dia kena buat secara idgham nakis. Okey, contohnya begini. La im basatta, basatta. Boleh. Boleh beza tak? La im basatta. Soalan kita nak sebut basat. Jangan tak. Jangan sampai basatta. Dia kena basatta, basatta. Okey. Tu kita kena buat idgham nakis. Okey. Yang bawah-bawah ni kita kena buat idgham kamil. Idgham yang sempurnalah. Okey. Kita tengok at-ta'u 'inda ta. Ta sakinah bertemu dengan ta berbaris. Okey, yang ni idgham kamil. Idgham kamil ni kita terus masuk kepada ta. Tanpa ada bunyikan ta mati ni. Okey, contohnya waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah. Kita tak boleh buat waqalat ta'ifah. Terus masukkan kepada ta. Waqalat ta'ifah. Okey, seterusnya at-ta'u 'inda dal. Ta sakinah bertemu dengan huruf dal. Okey, contohnya adalah ni ta sakinah bertemu da. Cara bacanya athqalat da'awallah, athqalat da'awallah. Ladda, ladda. Kita tak boleh baca athqalat da'awa. Kita kena ladda'awa, masukkan terus kepada huruf dal. Okey. Seterusnya allamu 'inda ra. Okey, lam sakinah bertemu dengan huruf ra berbaris. Okey, contoh sini. Ni lam sakinah bertemu dengan huruf ra berbaris atas. Qur rabbi. Qur rabbi. Kita tak boleh baca kul rabbi. Terus baca qur rabbi. Idghamkan ke dalam huruf ra. Qur rabbi. Okey. Yang terakhir ad-dal 'inda dha. Okey. Sorry, bukan ada, azza. Okey, tak nampak titik. Azzal 'inda dha. Okey. Zal mati, za sakinah bertemu dengan huruf dha. Okey. Contoh sini.
Okey, za mati bertemu dha, idgham secara kamil, secara sempurna. Izzalamu, izzalamu. Okey, kita tak boleh baca izzalamu. Tak boleh. Idghamkan terus kepada huruf dha. Izzalamu. Okey. Baik. Okey, cukup saja setakat ini saja untuk pelajaran kita berkaitan dengan hukum idgham. Ingat idgham ni ada 3, idgham mutamathilain, idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Okey, idgham ni maksudnya memasukkan, memasukkan. Okey, dan idgham ni tidak ada berkaitan dengan idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah ataupun idgham syafawi. Yang tu berkaitan dengan hukum nun mati ataupun tanwin dan hukum mim mati. Okey. Jadi sekadar itu saja untuk pelajaran hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.